Didik TV KPM. Okey, baiklah cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita belajar cikgu? Ya, apa yang kita akan belajar untuk segmen ni adalah apa dia contoh tumbuhan yang boleh digunakan untuk fitoremediasi ni. Okey, macam yang ada dekat depan Chris tu lah. Okey, pertama kita ada pokok keladi bunting. Yang ni cikgu? Ya, pandai Chris. Okey. Memang kenal ya? Budak-budak bandar memang kenal ni pokok keladi bunting. Tadi cikgu saya nampak gambar cikgu tu. Oh ya, terlupa. okey. Biasanya kalau kita nak nampak keladi bunting ni kat mana? Kat Taman Tasik. Betul ataupun dekat lombong-lombong kerana ini adalah tumbuhan akuatik. Okey, dan dia terapung. Okey, nama saintifik dia adalah Eichhornia crassipes. Eichhornia crassipes. Ya. Cikgu, untuk murid SPM kena hafal ke nama saintifik ni? Okey, tidak semestinya perlu hafal, perlu tahu nama dia, nama secara kita kata lokal sahaja ataupun tempatan sahaja keladi bunting, tapi lebih baik kalau dia hafal. Okey, sebab tidak perlu tapi lebih baik. Okey, boleh faham cikgu. Okey, ciri-ciri kalau pokok keladi bunting ni seperti yang murid-murid tengok, okey, dekat depan tu, okey, dia mempunyai akar yang panjang kerana akar dia itulah yang akan menyerap dan mengumpul logam-logam yang berat. Okey, dan selain daripada tu, pokok keladi bunting ni dia juga dia punya kadar pertumbuhan adalah lebih cepat ataupun pesat, tapi dia punya jangka hayat pendek. Okey. Okey, jadi itu antara tumbuhan yang kita boleh gunakan untuk fitoremediasi lah. Okey, contoh logam berat adalah kuprum ke ataupun plumbum ke. Kita kata sebenarnya logam berat ni kenapa dia bahaya dalam air ataupun dalam tanah? Kenapa cikgu? Kerana dia kalau kepekatan yang minimum pun ataupun sikit je pun dia boleh menyebabkan toksik. Kalau dia masuk dalam sistem pencernaan kita, dia akan terkumpul dalam kita punya tisu badan dan ini akan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Okey, faham. Jadi membahaya. Jadi tanah dekat kawasan kilang boleh ada logam berat dalam tanah dia? Sekiranya dia tidak menggunakan sistem pembersihan yang betul. Okay. Macam sekarang ni kan kita ada industri dan sebagainya. Jadi daripada segi pembersihan air tu tidak berapa sempurna dan memakan kos. Makan kos yang tinggi. Jadi sebab itulah kita kata sekarang ni air dan juga tanah kita tidak bersih. Kebanyakannya telah pun tercemar. Okey. Jadi tumbuhan pertama hari ini ialah Eichhornia crassipes. Ya, pandai. Atau keladi bunting. Betul. Okey, kita tengok yang kedua pula. Tumbuhan yang kedua, ya ini dinama apa ni? Pokok apa ni? Sunflower cikgu. Ya, bunga matahari. Okey, bunga matahari ni dia punya ciri dia adalah hyperaccumulator. Hyperakumulator. Kenapa? Sebab dia boleh mengumpul ataupun menyerap logam berat dan juga sisa radioaktif, bahan radioaktif. Logam berat pun dia boleh menyerap lebih daripada satu ataupun dua. Antaranya zinc, kromium, kuprum, nikel dan juga plumbum. Wow. Dan selain daripada itu, untuk bahan radioaktif dia boleh menyerap cesium dan juga strontium. Akar ni boleh menyerap cikgu? Ya, dia menyerap. Dia memang menggunakan akar untuk menyerap. Kalau tumbuhan ni digunakan akar untuk menyerap air, mineral dan kalau tumbuhan yang fitoremediasi ni dia boleh menyerap juga logam berat yang toksik. Okey, tapi dia tak ada kesan pada dia. Yang ada kesan kalau orang ataupun organisma yang memakannya. Okey, kalau Chris tengok kat sini kan, dia ada loji nuklear. Keadaan di mana di Chernobyl, Rusia berlaku letupan loji nuklear pada tahun 1986. Okey, menyebabkan pencemaran sisa radioaktif di udara dan juga tanah. Okey, dua-dua. Jadi kalau nak dia punya radius tu luas tau, dia punya pencemaran tu berlaku. Jadi untuk merawat merawat tanah di situ, mereka menanam pokok bunga matahari inilah. Okey, sebab akar bunga matahari boleh menyerap bahan radioaktif cikgu. Ya, pandai pun Chris. Faham. Okey, bukan semua tumbuhan fitoremediasi yang boleh menyerap bahan radioaktif. Antaranya adalah bunga matahari inilah. Okey. Bunga matahari ni sebenarnya kita boleh buat kuaci. Yang memang sedap. Mak saya suka makan. Oh, bagus. Okey, tapi jangan makan yang ni lah yang digunakan untuk rawatan fitoremediasi ni. Habislah cikgu, boleh dapat kanser kan cikgu sebab radioaktif. Ya, pandai. Betul. Okey, tepat sekali. Okey, yang ketiga kita boleh tengok ni pokok kiambang ataupun nama saintifiknya adalah Pistia stratiotus. Pistia stratiotus. Ya. Kiambang yang ni cikgu? Ya. Pokok kiambang ni selalunya dia akan digunakan untuk merawat air di loji kumbahan.
Kalau nanti rajin-rajin Chris pergi buat lawatan dekat loji kumbahan dekat dengan rumah ke, tengok ada tak pokok kiambang ni. Memang digunakan untuk merawat air dekat loji kumbahan tu kerana dia boleh menyerap nutrien dan juga mengakumulasi logam berat lah dalam tu. Dan kadar pertumbuhannya pun cepat. Sama juga dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Keladi bunting ni. Jadi kenapa dia nak menyerap nutrien? Kan nutrien bagus sepatutnya kan? Kerana sebenarnya kita nak mengurangkan kita kata populasi mikroorganisma yang bahaya dekat dalam air yang dalam loji kumbahan tu. Jadi dia ada kebolehan itulah untuk menyerap nutrien ni. Okey, faham cikgu? Okey Chris. Dah terang banyak-banyak tadi kan? Agak-agaknya apa dia kebaikan kita menggunakan fitoremediasi dalam kehidupan seharian? Sekejap cikgu, tadi ada 3 tumbuhan kan? Yang pertama keladi bunting. Yang kedua bunga matahari. Ini pokok kiambang, bunga kiambang. Betul. Lagi kangkung. Kangkung? Kangkung pun boleh juga. Boleh cikgu? Boleh. Okey, sebab akar dia boleh menyerap lah. Ya. Okey, jadi untuk kebaikan kita menggunakan kaedah rawatan fitoremediasi, kurangkan kos, betul tak cikgu? Betul. Okey, tepat sekali. Kejap ya. Saya berhentikan dekat situ. Betul, kita mengurangkan kos. Sebab apa? Yang tadi yang saya tunjukkan kebanyakan tumbuhan yang tidak boleh dimakan. Okay, yang kita takkan makan. Kita ada satu lagi. Chris tahu tak sebenarnya pokok kangkung ni dia ada 2 jenis tau. Tak tahulah cikgu. Tak tahu? Baru tahu. Kangkung darat dan kangkung darat air. dan juga kangkung air. Okey. Kangkung darat yang tanam dekat tanah, atas tanah, dia boleh menyerap merkuri akar dia. Kalau kangkung air ni dia punya akar tu dia bersambung antara sesama lain. Kalau kangkung darat satu akar tu satu pokok je. Kalau kangkung air di dalam air dia akan kita kata satu jaringan lah. Dan dia boleh menyerap kadmium dalam air. Kadmium. Ya, antara yang dia boleh kumpulkan lah. Okay, ini pokok kangkung. Kebiasaannya orang jarang makan pokok kangkung air. Biasanya orang akan ambil kangkung darat kan untuk dimakan. Kangkung air tu biasanya kita bagi rabbit ke arnab ke makan, betul tak? Tapi lepas tu anak tu pula sakit perut. Faham. Sebab kangkung air ni sudah menyerap bahan-bahan toksik kan cikgu? Sekiranya air tu tercemar. Kalau air tak tercemar tak apa. Okey, baiklah. Tadi Chris dah bagi tahu satu kebaikan, jadi ada lebih kurang boleh bagi lagi. Okey, mengurangkan kos yang pertama. Sebab kita tidak semestinya menggunakan racun serangga atau bahan-bahan kimia kan cikgu? Betul. Okey. Yang kedua, kaedah ni lebih mesra alam. Betul. Environment friendly. Yes. Okey, yang ketiga, apa yang ketiga? Kalau dia serap logam berat, semua tu maksudnya tanah tu akan jadi apa? Tanah menjadi lebih subur cikgu. Betul. Dan yang keempat? Yang keempat, kita boleh mengurangkan kejadian hakisan tanah sebab lebih akar cikgu. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi apa yang Chris sebut tu semuanya adalah kebaikan fitoremediasi. Kita boleh bagi 10 bintang pada Chris. 10 bintang. Baiklah cikgu, tapi saya nak tanya juga, yang ni kebaikan fitoremediasi, ada tak keburukannya? Ada. Keburukan dia kita kata bukanlah keburukan, tapi kelemahan lah. Kelemahan ni kalau kita guna tumbuhan, biasanya kalau contohlah dekat loji nuklear Chernobyl tu kita nak tunggu lama tau, bertahun-tahun. Kalau ikutkan letupan dia 1986. Sampai sekarang tanah tu masih lagi tercemar. Jadi dia mengambil masa yang lama. Itulah itu satu je lah kelemahan daripada dia. Segi kelemahan dia. Satu je lah cikgu. Dan kedua, tak boleh dimakan lah. Kalau kita gunakan tumbuhan yang boleh dimakan, kita tak boleh makan lah. Tak ada yang mengatakan boleh ataupun tak boleh, tapi kebanyakan kajian mengatakan tak boleh makan. Tidak digalakkan lah, Tidak cikgu. digalakkan. Kalau boleh makanlah benda lain. Kalau ada pilihan. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan apa yang telah kita belajar dalam segmen ni cikgu? Dalam segmen ni kita belajar apa dia contoh-contoh tumbuhan fitoremediasi yang digunakan dalam kehidupan seharian. Dan juga kebaikan penggunaan fitoremediasi ni. Ada 4 lah cikgu. Kos yang murah, mesra alam, tanah menjadi lebih subur dan kita boleh kurangkan masalah hakisan tanah. Betul cikgu? Betul. Didik TV KPM